Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Hai, itu darah. Okey. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in. Wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina. Wa dhawil hukuki alaina ajma'in. Wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taha, surah yang ke-20, pada ayat yang ke-25 hingga 28 daripada 135 ayat pada juzuk yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu alal mimbari qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Au kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala minbari qala, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati, semua perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya. Au ila imra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, Man yazra' yahsud, barang siapa menanam pasti dia akan memetik. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadaratillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya Allah mengizinkan kita untuk berada di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah. Dan moga-moga inilah di dunia ini yang kita tanam, dan apa yang kita akan petik hasilnya nanti, iaitu ganjaran pahala, sehinggalah menghasilkan kita diselamatkan Allah daripada azab api nerakanya dan digantikan kita untuk dimuliakan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, termasuk ke bahagian muka surat 9, kitab Jawi Lama. Pada baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula makna haid, syahdan. Syahdan bermula makna haid. Iaitu darah yang beradat oleh perempuan yang sampai umurnya
9 tahun. Dan sekurang-kurang masanya sehari semalam, iaitu 24 jam. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari dengan malamnya. Bermula kebanyakan perempuan haid ia 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari. Bermula makna nifas, iaitu darah yang keluar ia kemudian daripada beranak. Sekurang-kurangnya 1 lahzah, iaitu masa yang amat sedikit. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari dengan malamnya. Dan yang ghalib perempuan itu nifas ia 30 hari atau 40 hari dengan malamnya. Bermula darah yang keluar ia kurang daripada masa sekurang-kurang haid atau lebih daripada masa sebanyak-banyaknya, atau darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas, iaitu darah istihadah namanya. Bukan ia darah haid dan nifas. Tanbih sikit lagi. Bermula darah yang berputus-putus, masa keluarnya di dalam nifas, iaitu 60 hari kemudian daripada beranak. Jika tiada sampai masa putus antara 2 darah itu 15 hari, maka iaitu nifas sekaliannya. Bersalahan jika sampai masa putus antara keduanya itu 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua itu haid, bukan nifas. Dan demikian lagi darah yang keluar ia kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas juga menyelangi antara sebanyak-banyak nifas, dan darah itu oleh suci jikalau tiada sampai ia 15 hari sekalipun, maka iaitu darah haid jua. Dan demikian lagi segala darah yang berputus-putus di dalam masa haid atas barang apa warna ada ia, maka iaitu haid sekaliannya. Syahdan bermula fardu mandi itu 2 perkara. Baik. Ini cerita tentang masalah haid, nifas, istihadah. Okey, kalau ikutkan apa yang kita mengaji dalam kitab kita Hidayatus Sibyan ni, sebenarnya tak cukup. Sebab kitab ni Tok Syekh buat ringkas. Tok Syekh buat ni ringkas je. Tapi untuk memahami masalah haid, nifas, istihadah ni, sebenarnya tak cukup dengan ini saja. Dia penerangan dia lebih detail dan lebih dalam. Okey, baik. Sebelum tu, hukum dulu. Apa hukum kita, lelaki lah khususnya, belajar tentang masalah haid, nifas, istihadah ni? Okey. Asal hukum sunat mengaji. Asal hukum. Tetapi, sekiranya dia ingin bernikah, dia nak kahwin, maka jadi wajib atas dia mengaji ilmu ni. Bukan sunat dah. Kalau dia single saja tak apa, sunat lagi. Maksud sunat, kalau dia mengaji lebih baik dapat pahala. Tapi kalau dia tak mengaji tak dapat apa-apa. Itu sunat. Kalau dia masih single lah, tak nikah lagi. Tapi bila dia ada niat nak nikah walaupun belum nikah lagi, niat ada dah. Niat nak nikah, maka belajar tentang haid, nifas, istihadah ni bukan sunat dah, jadi wajib bagi dia. Sebab apa jadi wajib? Sebab nanti dosa isteri dia kena tanggung. Dosa anak perempuan dia kena tanggung. Sebab dia jadi suami, dia jadi bapa. Dan apa pentingnya belajar haid, nifas, istihadah ni? Kan kena-mengena dengan kita pun. Sebab haid, nifas, istihadah ni, dia berkait dengan solat. Dia berkait dengan ibadah. Masa tu nak kena semayang ke tak kena semayang? Itu nak kena tahu. Ada ketika
darah keluar, tak boleh sembahyang. Ada ketika darah keluar, tetap kena sembahyang. Dari situ nak kena tahu, darah tu nak hukumkan apa? Sama ada nak kena sembahyang ke tak nak kena sembahyang. Jadi kalau orang perempuan dia, bini dia, tak sembahyang pada waktu yang sepatutnya dia sembahyang, sebab sangkaan dia haid, dan kita sebagai suami tak tegur dan tak ajar, menanggung dosa akan isterinya. Itu baru isteri, belum lagi anak pula, anak perempuan pula. Selagi mana anak perempuan tu duduk di bawah jagaan kita, maksud bawah jagaan kita selagi dia belum dinikahi oleh lelaki lain, maka kita kena tanggung dia punya kesalahan sekiranya dia salah dalam masalah haid, nifas, istihadah. Sebab apa? Sebab tugas seorang ayah mendidik anak dia tentang masalah perkara yang berkait dengan hukum hakam ibadah bagi anak dia. Jadi perkara ni mustahak, penting sebenarnya, tapi kita buat dek je. Mana? Saya dulu pun masa zaman tak mengaji lagi, kita buat relax je benda ni. Tapi bila mengaji dah, melopong tu cakap, berat kat ni. Tu yang, itu cerita tadi tu baru bini seorang. Kalau bini 4 orang, tu sebab tu jangan sonok saja poligami tu. Memang poligami tu sonok dan sunnah Nabi, tapi hukumnya pun berat. Hukumnya pun besar, tanggungjawabnya besar. Gitu. Baik, kita baca pelan-pelan. Kalau tak faham tanya, ada whiteboard ke? Tak ada. Senang susah. Kalau susah tak payahlah, kalau senang tak apa. Senang. Sebelum tu kita baca dulu sementara whiteboard kita nak ambil sat. Baca baliklah. Syahdan. Syahdan ni maksud apa? Syahdan ni iaitu kata biasa yang dipakai pada permulaan cerita atau bab. Ini bahasa kitab-kitab lama, orang dulu-dulu. Dengan syahdan ni maknanya dia nak memulakan satu nota, satu cerita. Sebab atas sebelum tu, dalam kitab ni, sebelum kita mengaji bab haid ni, dia ajar kita pasal perkara yang mewajibkan mandi. Benda-benda yang menyebabkan mandi wajib ada 6. Mati, keluar air mani, sebab jima', suci daripada haid, suci daripada nifas, dan yang ke-6 wiladah, iaitu beranak. Kemudian dia buat macam nota kakinya atau tambahannya syahdan. Maksudnya tu. Tu makna syahdan tu. Kemudian dia kata apa? Bermula makna haid. Makna haid. Haid dari segi bahasa artinya mengalir. Haid tu dalam bahasa Arab haidun. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu terjemahnya haid tu artinya mengalir. Sesuatu yang mengalir keluar. Dan haid ni bukanlah dia mengalir itu macam air terjun, tidak. Tapi dia mengalir keluar, sikit keluar gitu. Dan keluarnya kadang-kadang berterusan dan kadang-kadang keluarnya berhenti-berhenti. Kita orang lelaki tak tahulah rasa macam mana, kita tak rasa. Tapi orang perempuan. Dan orang perempuan kadang-kadang dia boleh rasa. Macam kita kak, kalau terkencing rasa tak dalam seluar? Kan sejuk sangat Cameron. Lepas tu mayang rasa macam benda keluar bawah. Kita rasa tak ada air keluar. Mungkin macam tu kot orang perempuan rasa. Darah tu keluar, dia boleh rasa. Dia boleh agak, darah keluar ni. Gitu. Tu. Jadi haid, iaitu darah yang beradat. Haid ialah darah yang beradat. Sebelum tu nak bagi tahu juga siap-siap. Bagi orang perempuan, darah yang keluar daripada alat kemaluannya, iaitu farasnya itu, hanya ada 3 sahaja. Tidak ada 4, tidak ada 5. Ada 3 sahaja darah yang keluar. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga darah istihadah. Lain daripada 3 ni tak ada. Ada orang dia sebut darah wiladah. Tu nampak sangat tak ngaji tu. Wiladah bukan darah. Wiladah artinya bersalin. Bersalin tak ada kena-mengena dengan darah. Kan? Kadang-kadang ada orang bersalin keluar darah, ada orang bersalin tak keluar darah. Darah tu bukan pasal dengan wiladah. Wiladah bersalin je, cerita je. Jadi wiladah bukan darah.
Darah hanya ada 3 saja. Haid, nifas dan istihadah. Kita pergi satu-satu insya-Allah. Bermula makna haid iaitu darah yang beradat. Jadi haid ni ialah sejenis darah yang beradat. Apa maksud beradat? Adat ni maknanya sesuatu yang menjadi adat kebiasaan bagi orang perempuan. Atau dengan kata lain, dia ada kitaran. Sebab tu dipanggil datang bulan. Sebab darah tu ikut bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, dia ikut bulan. Darah dia. Itu dipanggil darah yang beradat. Darah yang dia ikut kitaran dia. Oleh perempuan, lelaki tak ada. Jadi kalau lelaki tengok keluar darah, tu maksud apa? Haid. Bukan, tu cedera parah namanya. Tu kena cepat-cepat pergi hospital lah. Jangan kata, aku pun haid ke? Bukan haid. Itu masalah besar tu. Jadi lelaki tak ada keluar darah. Yang keluar darah ni orang perempuan. Jadi oleh perempuan. Yang syarat dia sampai umurnya 9 tahun. Itu minimum. Mesti darah tu keluar umurnya 9 tahun. Kalau bawah daripada 9 tahun, tidak dikira. Makna tidak dikira, makna dia bukan darah haid. Tapi dia darah apa? Darah istihadah. Okay. Contoh, kalau ada seorang budak perempuan, umur baru 7 tahun. 7 tahun ni darjah 1 lah. Keluar darah tiba-tiba dekat bahagian ni. Contoh kita mana tahu kita ayah, kita ada anak. Anak kata, ya asal keluar darah ni dekat kangkang kakak. Kata. Contoh. Kita kena tahu kita ayah kan. Nah, darah tu darah apa? Darah tu darah istihadah, bukan darah haid. Jangan kata, kakak dah balik ni. Balik tok mu ayah. Belum balik lagi. Sebab tak sampai umur balik. Umur balik minimum 9 tahun. Tu ayah pun kena dengan tak erti pula. Baik. Minimum 9 tahun. Maknanya bawah pada 9, lelaki pun kalau keluar air mani, manalah tahu? Keluar air mani awal. Main tadika tu. Nah, dia main gelosor keluar air mani. Jadi walaupun keluar air mani waktu tu main masa tadika umur berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun tak masuk lagi tahun balik. Jadi dia belum balik. Walaupun keluarnya banyak. Cikgu tadika beritahu tadi anak cik 2 baldi keluar air mani. Walaupun keluar sampai 2 baldi sekalipun tidak dikira balik. Cuma mungkin ada something wrong lah. Dirujuk doktor lah kenapa keluar awal sangat. Tapi dari segi hukum agama tak balik. Balik mesti minimum 9 tahun. Bila sampai umurnya 9 tahun, walaupun keluarnya sedikit sangat, sudah dikira balik. Bagi air mani. Bagi perempuan nak kena tengok dulu. Perempuan dia tak macam lelaki. Kalau lelaki setitik pun, air mani keluar umur 9 tahun, dikira balik dah. Tapi perempuan tidak. Walaupun setitik keluar darah haid, keluar darah, belum tentu lagi itu haid. Dia ada syarat dia. Okey, baik. Sebelum tu kita duduk kat 9 tahun tu dulu. 9 tahun tu, kata ulama, ialah 9 tahun takribiyah. Itu saya kata, dalam kitab ni dia ringkas, dia tak cerita detail. Kalau ikut betul, 9 tahun tu dia ada cerita dia. 9 tahun tu 9 tahun takribiyah. 9 tahun takribiyah ni, maksudnya 9 tahun yang berdekatan. Maknanya yang mendekati dengan 9 tahun, takrib. Artinya sebelum 9 tahun tu dalam tempoh 16 hari sebelum tu kalau keluar darah, maka boleh juga dikira haid. Contohnya macam ni. Hari ni berapa hari bulan? Mana? Berapa tadi? 21 kan? Okey, 21. Kita buat contoh hari ni lah. Katalah budak tu umurnya 9 tahun pada 21 hari bulan. 21 hari bulan ni dia pun umur dia genap 9 tahun. Kita kena tolak 16 hari ke belakang. 21 apa? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Saya tulis bawah. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Cukup dah kot? Lebih lah. 21 sini. Kini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai sini. Jadi, maksudnya, dalam tempoh daripada sini, sampailah sini, dari sini sampai sini, kalau ada keluar darah, sudah dikira haid. Walaupun 9 tahun dia di sini. Itu maksud 9 tahun takribiyah nama dia. Okey, kemudian pula 9 tahun tu kena ikut kalender Islam, bukan kalender orang putih. Bukan Gregorian, tapi kena ikut kalender Islam lah, Hijri. Jadi sebab itu wahai ayah-ayah dan para suami, suami tak apalah, isteri tak apa, mungkin ayah dia dah cantik. Tapi bagi kita lah ayah, yang ada anak perempuan, wajib ke atas kita catat tarikh lahir dia ikut kalender Islam. Masa dia lahir dulu berapa tarikh lahir Islam dia. Supaya kita tahu nanti dekat umur dia 9 tahun ni, berapa dia punya 9 tahun takribiyah dia. Supaya kita boleh kira. Takut-takut dia keluar awal sebelum daripada birthday dia 21. Lepas tu keluar awal. Tapi awal tu dalam lingkungan 16 hari tu, maka juga sudah dikira haid. Jangan pula kita kata, tak sampai genap lagi 9 tahun kakak ni, bukan tu kan haid. Tak, haid. Hukum mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi syarat 16 hari sebelum. Tapi bukan 16 hari tepat. Kalau ikut kiraan dia, 15 hari, 23 jam, 59 saat. Macam tu. Dia bukan tepat 16 tu, maknanya macam mana nak cakap? Macam tu lah. 15 hari, 23 jam, 59 saat. Dalam kitab sebut macam tu. Okey, jadi kalau contoh darah dia keluar dekat 16 hari bulan ni ke, sudah dikira haid. Walaupun umur dia kalau ikut genap 9 tahun di sini 21. Dia faham? Okey. Gitu. Jadi tugas kita apa? Catat dia punya tarikh lahir. Allah, ustaz, mana nak ingat dah ustaz? Tak apa, jangan risau. Ambil tarikh lahir yang orang putih ni, pergi kat Google, tulis Gregorian convert to Hijri. Masukkan tarikh tu, nanti Google tolong kalkulatkan. Sebab Google cerdik lagi pada kita. Google kira kan keluar tarikh Islam tu. Jadi kita ingat balik, oh ni tarikh. Catat lah. Kita catat sebagai ayah, kita catat lah. Boleh gitu. Itu 9 tahun tadi. Pakai terus je lah kak. Sama je. Tutup ini. Okey, baik. Baca lagi. Kalau tak faham tanya. Dan sekurang-kurang masanya mana haid itu. Sehari semalam. Sehari semalam iaitu 24 jam. Maksud dia, bila darah tu keluar, belum tentu lagi ia haid. Macam mana nak pastikan dia haid ke tak haid? Syarat dia, darah tu mesti keluar cukup 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam, maka darah tu bukan darah haid. Bila bukan darah haid, ia adalah darah istihadah. Jadi apa nak beza darah haid dengan darah istihadah? Darah istihadah wajib solat, darah haid haram solat. Sebab tu nak tahu beza tu. Sebab beza darah, beza hukum ibadah dia. Okey? Contoh macam mana? Macam mana? Okey. Contohnya, hari yang pertama, katalah, ni bukan cerita tarikh lahir dah. Ni cerita baru pula. Tapi kita guna nombor yang sama je. Okey. Katakanlah hari pertama sinilah, hari pertama ni. Darah tu keluar
darah tu keluar 6 jam. Contoh. Adakah darah ini darah haid? Tidak. Sebab apa? Tak cukup 24 jam. Jadi hari pertama belum lagi haid. Hari kedua keluar lagi 6 jam. Adakah darah haid? Tak. Sebab 6 campur 6 baru 12. Tidak haid lagi. Hari ketiga keluar lagi 6 jam. Contohlah. Dah berapa dah? 6 3 18. Cukup lagi 24 jam? Tak, bukan darah haid lagi. Hari keempat keluar lagi. Oh, ni nombor setan katanya. Kan? 6 kali 4 berapa dah? 24. Darah haid tak? Barulah kita tahu bila hari keempat ni, baru kita tahu sepanjang haid ni semuanya haid. Faham? Asal tak tahu lagi. Sebab dia keluar 6 jam je. 6 jam tak haid. Sini baru 12 jam tak haid. Sini 18 jam tak haid. Cukup je sini. 24 jam dah. Semua sekali haid. Dia kena campur. Kalau perempuan tu jenis keluar darah sikit-sikit lah. 6 jam, 6 jam, 6 jam. Gitu. Ni contoh aja 6 jam. Tak semesti 6 jam. Kadang-kadang nombor dia lain-lain. Okey, baik. Soalan bab semayang. Hari pertama darah keluar 6 jam. Bila 6 jam, adakah ia haid? Bila tak haid, kena tak semayang? Kena semayang. Di sini dia semayang. Kan? Dia semayang. Katalah 6 jam tu waktu mana? Kalau waktu Zuhur boleh Zuhur pun boleh kena tak? Kata kita ambil waktu yang sempit lah, Maghrib. Maghrib 7:30 katakan. Kalau 6 jam dah berapa dah? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 sampai pukul 1. Kan? Contoh. Tadilah tepat-tepat 7, 6 lah, 6:30. 6:30 sampai pukul 12. 12:30. Dia punya 6 jam. Jadi kat sini kena waktu maghrib. Dia kena semayang tak maghrib? Kena. Sebab darah ni belum lagi nama haid. Jadi dia semayang. Habis macam mana nak semayang? Saat darah keluar. Itu kena belajar tahfuz pula ilmu dia. Ilmu tahfuz ni maksudnya, okey, kita cerita sebab ni ilmu, kita kena cerita directly saja. Terus. Yang malu-malu pula, ini ilmu agama. Dia bukan lucah. Ada orang dia faham kata ustaz ngajar fiqah ni lucah. Ni bukan lucah, ni hukum hakam. Jadi bila waktu macam ni darah tetap keluar juga 6 jam tadi ni. Tapi dia kena semayang sebab darah ni bukan haid. Macam mana nak semayang darah duk keluar? Maka ulama sebut ambil kain ke apa-apa ke benda, kain perca, kalau dalam kitab sebut kain perca, disumbatkan ke dalam lubang faraj. Bukan letak sumbat. Jaga itu. Kalau letak tak sah. Sebab ulama kata sumbat. Sumbat ni masuk ke dalam. Masuk banyak mana? Panggil apa? Seruas anak jari. Dia kurang banyak ni ya. Jangan sumbat sampai dalam sangat. Lagi teruk pula. Sikit je. Tapi istilahnya sumbat. Tetap kena sumbat. Lepas dah sumbat, baru tepek. Tepek tu dengan tuala wanita ke apa, pek tu tepek tu. Lepas tu baru pakai seluar dalam. Tapi syarat dia, bagi orang perempuan yang keluar darah waktu macam ni, dia tak tahu lagi haid tak haid. Jadi tapi darah keluar juga. Apa yang nak buat? Sebab kemungkinan darah tu istihadah. Jadi macam mana nak buat? Dia kena basuh dulu. Syarat dia kena ambil wuduk selepas masuk waktu semayang. Kalau ambil wuduk sebelum masuk waktu semayang, wuduk tu tidak sah. Jadi syarat dia mesti dah masuk waktu, pergi bilik air, cuci, sumbat, tepek dengan pek, pakai seluar dalam, baru ambil wuduk, lepas ambil wuduk, masuk semayang. Macam tu. Dan semua perbuatan tu, ulama kata kena mualat. Masuk mualat berturut-turut. Tak boleh diselangi dengan benda lain. Kalau diselangi benda lain, wuduk batal. Kena buat dari mula balik. Kena cuci balik, kena buat daripada asal balik. Ya. Satu solat fardu untuk satu wuduk. Jadi ini dia untuk maghrib sahaja. Nanti sembahyang isyak kena buat lain. Dan syarat macam asal tadi balik. Kena ambil masuk waktu dulu apa semua gitu.
Kalau dia sembahyang berjemaah di masjid, walaupun terpaksa tunggu imam dan sebagainya, ada sedikit masa, itu dimaaf. Yang tak boleh ni, contoh dia dah cuci-cuci, dia dah ambil uduk, lepas ambil uduk, dia pergi masak nasi dulu. Lepas tu baru dia pergi nak sembahyang. Itu dipanggil putus mualat. Bila putus mualat, kena buat daripada awal balik. Sebab itu jangan diselangi dengan perbuatan yang lain. Lepas cuci apa semua, ambil uduk, terus sembahyang. Okey? Dan hukum ini juga terpakai bagi orang lelaki yang mempunyai penyakit namanya salisul baul. Salisul baul ni maksudnya kencing tak lawas. Tahu kencing tak lawas? Dah tutup paip tapi menitik lagi. Maksudnya dah habis kencing tapi ada kat tik-tik keluar setitik gitu. Jadi dia kena ikut kaedah tadi juga. Begitu juga satu lagi penyakit namanya daimur rih. Tahu daimur rih? Daimur rih ni tadi kalau salisul baul kencing tak lawas. Kalau daimur rih kentut tak lawas. Kentut tak lawas. 5 minit tu 50 kali. Tepis. Macam tu. Dia kentut aja sebab injap punggung dia tak boleh kontrol dah. Jenis macam ni kena ikut kaedah yang kita sebut tadi, tahfuz tadi tu. Dia kena cuci dulu, kena sumbat, lepas tu kena pakai, ambil uduk, terus sembahyang. Dan uduk dia, ya. Kalau lelaki? Ya. Bukanlah tampal, sakit pula nak buka lagi. Maknanya, benda tu, kita balutkan aja dengan tisu ke, kain ke, tapi jangan ikat dengan getah, bengkak lagi. Apa ni? Pakai suara dalam pula. Jangan pakai dia saja. Kain dia saja cicir depan tu. Jadi kalau nak ni benda apa? Haji cerita lain. Yalah. So haji kan tak boleh pakai suara dalam kan. Itu kena tengok, itu perbahasan dia masa khusus haji tu dia ada cerita. Yang ni kita cerita bagi keadaan awam macam ni lah. Kan? Yang nak cerita tu panjang pula nanti. Yang ni dulu, keadaan awam ni dulu. Jadi, pakai seluar dalam, jadi dia tersimpan elok lah. Parking elok lah gitu. Okey, boleh? Bagus-bagus soalan tu. Niat dia tak sama. Niat dia kena ada istibahati solah. Mengharuskan semayang. Sebab dia ada keluar darah. Jadi tak tahu lagi ni darah apa. Jadi, sahaja aku semayang, sahaja aku ambil uduk untuk mengharuskan solat. Gitu, istibahati solah. Tak apa, cakap Melayu tak apa, sahaja aku ngambil uduk untuk mengharuskan solat. Gitu. Kalau orang biasa, sahaja aku ambil uduk biasa je. Gitulah. Baik. Okey, dah cukup 4 hari, barulah. Okey, sekarang soalan lain pula. Hari pertama tadi keluar 6 jam, waktu macam ni. Dia pun tetaplah semayang, sebab darah tu tak cukup lagi 24 jam. Jadi tak dinamakan haid. Okey, dia pun semayang maghrib. Lepas tu jadi 12.30 ni berhenti dah darah. Nanti semayang subuh kena tak mandi wajib? Soalan. Okey, darah 6.30 sampai 12.30 je. 12.30 malam dah berhenti. Esok pagi nak semayang subuh. Sebelum semayang subuh tu perlu tak mandi wajib? Tak. Sebab sebab darah ni bukan haid. Sebab baru 6 jam. Bila 6 jam dia bukan haid. Bila bukan haid, tak perlu mandi wajib. Sebab kita belajar tadi ni, syarat-syarat mandi wajib, bukan. Perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib, yang pertama kerana suci daripada haid. Sedangkan itu belum haid. Bukan haid. Sebab 6 jam. 6 jam bukan darah haid. Darah haid wajib mesti sehari semalam, 24 jam. Jadi 6 jam tak dinamakan darah haid. Bila tak dinamakan darah haid, tak perlu mandi wajib. Jadi, semayang macam biasa. Jadi, subuh, untuk semayang subuh, dia kena buat macam tadi, tak tahfuz apa semua. Tak perlu sebab subuh tu tak keluar darah. Jadi, subuh dia buat macam orang normal lah. Boleh faham? Situ, lepas saya cakap, dia detail. Tapi kita ni dia ringkas je. Tapi tak apalah kita cerita mana kita mampu. Baik. Dah, okey, selesai. Jadi, kat sini tak mandi wajib. Hari kedua macam sama berlaku, 6. Katalah 6 jam tu pun waktu ni juga. Jadi buat benda yang sama. Sini pun buat benda yang sama. Sampai hari keempat,
keluar darah 6 jam. Kat sini dia buat benda sama lagi. Sebab masa di tengah semayang maghrib di sini dia tak cukup lagi 24 jam kan. Jadi dia semayang lah. Sampailah akhirnya darah ni genap 24 jam setelah 12.30 malam pada hari keempat. Maka barulah dia tahu semua tu haid. Asal ni tak cukup lagi sebab darah tak cukup, tak bikin haid. Bila dah sampai sini 6 kali 4 24 jam, maka semua ni haid. 1, 2, 3, 4 ni haid. Hari pertama sampai hari keempat tu semua haid. Jadi bila semua haid, soalan saya, kat sini dia ada semayang tak? Ada semayang tak? Ada semayang tak? Tapi kan tu haid. Masa ni baru dia tahu ini semua haid. Jadi apa jadi dengan solat tu? Istilah guru kami, saya mengaji ilmu bab haid nifas istihadah ni dengan Tuan Guru Ahmad Razaini. Jadi istilah guru kami guna perkataan burn. Maksudnya tak terpakai. Tapi di sisi Allah, Allah terima. Tapi dari segi hukum, solat tu tak terpakai sebab dia sebenarnya dia solat dalam keadaan haid. Cuma waktu tu dia belum tahu itu haid. Kalau macam tu Ustaz, baik saya tunggu. Tunggu belum tentu. Kalau dia tunggu, dia kata, macam tu saya tak semayang lagi lah hari pertama sebab darah keluar 6 jam. Tiba-tiba katakanlah sampai sini darah memang berhenti. Berhenti betul suci, bersih semua, tak keluar darah. Maka ini haid tak? 3 hari ni? Tak haid. Kalau dia tunggu macam mana nak buat? Kena qada habis 3 hari. Berdosa. Ya. Bagus soal. Nak kena tengok selalu ke? Okey, pertama sekali begini. Orang perempuan, dia boleh rasa. Contoh macam kita, kalau kita terkencing kat seluar kita, kita terasa tak? Macam ada air keluar kat bawah. Macam tu lah orang perempuan, dia rasa juga. Jadi bila dia rasa, dia pergi cek lah. Betul ke darah keluar ni, dia pun cek pad dia. Tengok ada, barulah dihukumkan darah keluar. Kadang perempuan dia boleh rasa emosi ke apa macam-macam. Tak tahu lah, orang perempuan tanya orang perempuan lah. Kan? Kita tak tahu. Tapi orang perempuan dia boleh tahu. Dia boleh agak. Dan berlain-lain jam dia. Kena tambah semua. Tambah sampai cukup jadi 24 jam. Bila cukup je 24 jam, baru nama dia haid. Tak cukup 24 jam, bukan haid. Bila bukan haid, nama dia istihadah. Macam tu. Belum lagi. Maksimum belum lagi. Ini tu baru belajar. Nak cerita minimum ni. Kita baru kat sini. Dan sekurang-kurang masanya, sehari semalam. Nak faham yang itu je. Nak faham tu pun ni lah. Sebab tu saya cakap, kena ada satu pengajian yang khusus untuk masalah bab haid nifas ni. Tak apalah, kita sebab dalam kitab cerita, kita cerita jugalah. Mungkin kalau hari yang lain, waktu yang lain, kalau nak buat daurah dan sebagainya, itu terpulang pada masjid untuk susunkan satu program. Dan saya rasa program itu penting untuk didedahkan kepada masyarakat. Sebab dia melibatkan ibadah. Saya mengajar macam ni lah. Tapi dibagi masa tak cukup. Dekat kamp tentera laut, Navy. Dekat Lumut. Dia, saya tanya peruntukan masa saya untuk ajar bab ni berapa lama? 2 jam. Saya kata 2 jam tak cukup. Sebab saya mengaji dengan guru saya 3 hari, 3 malam. Baru habis. 3 hari, 3 malam tu daripada pagi sampai malam. Pagi sampai malam, pagi sampai malam. Baru habis bab haid nifas istihadah. Dia bagi 2 jam je, tak habis cerita. Lepas tu, habis macam mana nak buat? Saya buka untuk soalan je lah, soal jawab. Bila tanya, saya tunjuk nombor ni, kebanyakan dia jawab, Allah, selama ni saya silap lah Ustaz. Tapi yang datang tu bukan umur 17, 18. Kalau 17, 18 tak apa, dia muda lagi. Ini umur dah ada anak lah. 30, 40, macam ni kita. Kalau dah tersilap, nak kena qada balik solat yang dulu-dulu berapa banyak. Allah, Ustaz, banyak saya kena qada Ustaz, dia cakap. Habis tu, Ustaz, boleh diskaun ke? Tak ada diskaun. Qada tu tak qada. Habis macam mana nak buat? Tak makan saya Ustaz, nanti nak buat banyak ni Ustaz. Gini, ulama ajar. Bila semayang subuh, qada subuh. Semayang zuhur, qada zuhur. Semayang asar, qada asar. Buat partner-partner, satu. Sampai habis. Kalau takdim meninggal, belum sempat habis, harap-harap dan moga-moga minta ampun pada Allah, moga-moga Allah maafkan. Kalau tak
Takut dia jadi hutang kepada Allah. Dan ingat pula satu lagi hukum, siapa yang ada hutang solat, yakni qada dengan Allah Ta'ala, tak sah solat sunatnya. Malah ada pendapat kata haram sembahyang sunat kalau masih lagi ada hutang, ada qada. Makna haram di situ menjadi dosa dengan sebab dia sembahyang sunat. Sehingga ulama kata qada berat lagi daripada tarawih Ramadan. Tu. Sebab qada tu hutang. Sunat tu macam hadiah. Contohlah, kita ada hutang tapi kita bagi derma. Baik selesaikan hutang dulu. Sebab kita hutang tu benda wajib. Macam tu. Apatah lagi dengan Allah. Baik. Jadi itu tadi yang pertama melalui rasa. Bila dia rasa dia cek. Yang kedua, setiap kali nak solat. Sebab hukum ni berkaitnya dengan solat. Jadi orang perempuan setiap kali dia nak solat, dia mesti cek dia punya pad dia. Masa tu baru dia tahu berhenti tak berhenti, ada tak ada. Kemudian pula satu lagi perbahasan. Kalau dia cek di pad tapi tak ada. Tapi ulama kata tak boleh tengok macam tu je. Kena ambil kalau zaman Nabi dulu, Nabi sebut kain perca. Masukkan dan pusingkan di dalam bahagian lubang tersebut, bawa keluar. Kalau dalam tu ada, bila kita buat macam tu, keluar ada warna darah, yang pad bersih, tapi bila masukkan kain tadi kat dalam tu, ada darah, itu namanya fatrah. Namanya, istilah ulama sebut fatrah. Tapi kalau di pad kosong, masuk kain pun kosong, itu namanya naqaq. Istilah dia. Maknanya, bila naqaq, maknanya dia betul-betul bersih. Dalam pun tak ada. Kadang-kadang di pad tak ada, tapi bila pusing kat dalam, ada. Sebab dia tak mengalir keluar, dia hanya duduk di situ. Tapi dia tak dikira ada. Itu istilah dia. Dan zaman kita mudah dah, pakai katembat. Ulama kata, masuk jangan banyak, hanya seruas anak jari saja. Ketembat tu masukkan dan pusing keliling bibirnya. Jadi kita lelaki kena ajar isteri dan anak sebab benda ni benda batin dia, benda dalam dia. Jadi kadang dia nak tanya ustaz, dia segan. Jadi kita orang lelaki, sebab tu tadi kata wajib ngaji. Sebab kita yang nak kena ajar dia. Anak bini kita tadi tu, kita kena ajar. Jadi masuk suara jari, pusingkan, keluar. Tengok. Tapi putik kapas tu beli yang mahal sikit, jangan beli kedai RM2 ke. Takut masuk-masuk keluar kosong. Tinggal dalam. Jadi masalah juga. Dan warna putih. Dia punya, kalau nak pakai kain ke apa, putih kapas tu mesti warna putih. Sebab apa? Sebab bila putih, kalau ada cecair lain, kita senang kesan. Kalau warna hitam, warna apa, macam mana nak kesan? Begitu. Boleh nak? Baik, selesai. Jadi macam tu masa nak cek dia. Sampailah 4 hari, baru 24 jam, barulah dinamakan haid. Walaupun selepas ni tak keluar darah dah, maka 4 hari ni je lah haid. Haid ni tak kira, mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Cuma dia sebut kebanyakan orang perempuan 5 atau 6 atau 7. Tapi dia bila berapa-berapa pun dia boleh. Selesai, baru selesai satu bab lah. Sehari semalam itu. Iaitu 24 jam. Selesai itu. Itu paling minimum. Nak kata haid tak haid, minimum dia itu 24 jam. Walaupun selang, ni kita buat rapat, kita buat macam ni pula. Hari pertama 6 jam. Hari kedua tak keluar darah. Hari ketiga 6 jam. Tetap campur juga, baru 12. Hari 4 tak keluar. Hari kelima 6 jam. Haid lagi tak? Haid lagi tak hari kelima ni? Tak lagi, sebab kalau campur baru berapa? 18 baru. Hari ke-6 tak keluar. Hari ke-7, 6 jam. Berapa haid dia? Berapa hari dia haid? Berapa hari dia haid? 7 hari. Bila dah cukup 24 jam, maka dari sini sampai sini semua haid. Macam tu. Walaupun selepas tu semua bersih, semua suci. Tapi kalau lepas ni ada lagi darah, itu haid jugalah. Cuma nak cerita minimum haid tu mesti 24 jam. Ini saya buat contoh 6, tak semesti 6. 3 boleh. 3 jam, 3 jam, 3 jam. Kira lah sampai cukup 24 jam. Okey, boleh? Tak faham boleh tanya nak? Okey. Baca lagi. Sehari semalam iaitu 24 jam.
Dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Nya mana? Nya haid itulah. Sebanyak-banyak haid pula 15 hari. Maksimum haid boleh pergi sampai sini. 1 sampai 15. Itu dia punya maksimum. Dia boleh pergi. Maknanya kalau apa maksud maksimum 15 hari? Okey. Sekejap, saya padam dulu. Benda yang tak berkenaan. Padam je lah. 2, 3, 4. Okey, dari sini sampai sini. Tapi tak mestilah tarikh 1 hari bulan. Yang penting jumlahnya 15 hari start daripada darah keluar. Okey, maksimum. Apa maksud maksimum? Katalah ni darah keluar, tak kira lah. Maknanya, saya buat contoh ni contoh yang mudah. Hari pertama saja dah 24 jam. Jadi automatik haid dah. Lepas tu direct keluar darah. Darah keluar. Lajak sampai 18 hari darah keluar. Jadi, 3 hari ni confirm bukan haid. Sebab apa? Sebab darah haid takkan lebih daripada 15 hari. Jadi adakah haid dia 15 hari? Pun tidak juga. Tu panjang pula ceritanya. Kalau di sini ada 2 warna, contohnya 1 sampai 8 darahnya warna hitam. 9 sampai 15 darahnya, 9 sampai 18 ni darahnya warna merah. Maka yang dikira haid hitam sahaja. Merah tu darah agak keluar, tapi bukan haid, istihadah. Sebab apa? Sebab merah tu terlajak lebih daripada 15. Okey. Soalan saya, pening ke tak? Apa dia macam mana? Bukan, 9 ni. Daripada 9 sampailah 18. Okey, yang saya write ni darah keluar. Tapi darah tu ada 2 warna. Satu hitam, satu merah. Hitam keluar sampai 8 je. 9 sampai 18 tu merah. Maka yang dikira haid hitam saja, merah bukan haid. Ini semua merah ni bukan haid. Okey, pasal semayang pula. Hari pertama 24 jam cukup dah. Katalah kita buat mudah, contoh mudah je. Hari pertama tu dah 24 jam. Confirm lah hari pertama tu haid. Hari kedua haid. Jadi dia tak semayang sini sebab haid. Sebab dah cukup 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam barulah kita tak tahu dia haid tak. Saya buat contoh di sini hari pertama dah cukup 24 jam. Okey? Jadi tak semayang sebab haid, tak semayang. Sampailah merah ni pun dia tak tahu lagi sebab okey. Kalaulah takdir, merah ni berhenti sebelum 15. Atau ngam-ngam kat 15. Ini hitam, pening pula 9 duduk sini kan. Kita gabungkan je lah, 9 sini pun hitam. Jadi 1 sampai 9 hitam, merah daripada 10 sampai 15, merah. Maka haid dia 15 hari. Sebab darah tak terlajak keluar. Tak payah semayang. Jadi kalau, okey, ini untuk kes pertama. Ni dia tak semayang. Hari ke-16, dia pun kira, dah cukup 15. Sebelum tu, sebab itu orang perempuan wajib kena ada diary haid. Dia kena catik setiap kali darah keluar, berapa jam, warna apa, semua kena catik. Sebab kalau dia berlaku normal, perempuan yang normal dia akan berlaku sama setiap bulan. 6 hari. Tak ada masalah. Sebab dia normal. Yang kita takut, dia berlaku tidak normal. Dia berubah-ubah. Bulan ni lain, bulan depan lain. Bila berubah, hukum pun berubah. Sebab tu, orang perempuan kena ada catatan. Okey, katalah, sini darahnya keluar sampai 15 hari. Hitam 1 sampai 9, merah 10 sampai 15, 16 dan seterusnya tak ada darah. Jadi, haid dia sampai 15. 15 hari, semua haid. 16 yang ni semua bukan haid. Jadi, bila dah sampai sini, wajib mandi dan mula semayang. Okey, contoh yang saya buat tadi pula, kalau darah ni lajak sampai 18. Tapi haid 15 hari je. Jadi bila dia lajak,
Yang dipakai hanya darah kuat, darah lemah tak pakai. Hitam haid 1-9, merah ni bukan haid. Ini adalah istihadah. Tetapi sekarang kita pergi dalam realiti kehidupan. Katalah hari pertama keluar darah. Okey, haid, dia pun tak semayang. Hari kedua tak semayang. 3 tak semayang. 4 sampai 9 sampai 10. Bila 10 tengok darah merah. Adakah dia kena semayang atau tidak? Tak payah semayang lagi. Sebab mungkin itu haid. Sebab kalau darah tu berhenti sini, semua sekali haid. Tapi kita tak tahu lagi darah ni nak berhenti kat mana. Jadi kat 10 tak semayang, 11 tak semayang, 12 tak semayang, 13 tak semayang, 14 tak semayang, 15 tak semayang. Tengok-tengok darah tu lebih daripada 15 hari. 16 hari keluar lagi. Barulah dia tahu. Hitam saja haid, merah semua tak haid. Jadi yang di sini dia semayang, yang di sini dia tak semayang kan? Apa jadi? Qada. Dia kena qada ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari, 5 waktu. Berapa? 6 kali 5? 30 waktu kena qada. Nah. Selagi mana dia dapat waktu semayang, dia kena semayang. Walaupun waktu tu singkat. Contoh, haid dia keluar, okey, kita ambil zuhur. Zuhur 1.5 contoh. Asar 4.5. Kita ambil angka mudah-mudah lah. Kemudian haid dia tangguh semayang zuhur dia mungkin sebab ada buat kerja. Lepas tu sekejap lagi 4 suku baru nak semayang. Ataupun asar 4.5, 4.25. Oh, lewat semayang. Katalah waktu tu, ni contoh aja dia nak semayang. Tengok-tengok 4.25 tu darah keluar. Darah baru mula keluar. Dia tak darah mula keluar tu, mungkin boleh jadi tu darah haid. Jadi zuhurnya macam mana? Zuhurnya kena qada. Kalau betul darah tu haid lah. Tapi kena tengok dulu cukup 24 jam ke tidak. Okey. Sebab tu orang perempuan jangan melewatkan solat lah. Lelaki, bukan orang lelaki boleh, tapi orang lelaki okey lagi orang perempuan. Dan bila kita tengok macam ni, ini contoh dia kena qada 6 hari. Ada kes kami duduk study dengan guru kami, ada orang perempuan kena qada 2 bulan. Bayangkan. Jadi apa maksud? Sebab itulah Islam tidak menggalakkan orang perempuan bekerja. Sebab kerjanya kena semayang. Orang lelaki nak masuk syurga kena berjihad. Kena berjuang. Susah nak masuk syurga, kena berjuang. Orang perempuan pun susah juga nak masuk syurga. Sebab apa? Inilah jihad dia. Walaupun dia tak keluar mungkin medan perang angkat senjata, tapi ni jihad dia. Dia kena jaga semayang, kena qada semayang. Nah, banyak. Tapi sebab tu saya cakap, bila tak mengaji dan tak tahu, rupa-rupanya dia tak tahu dia kena qada. Dan dia tak qada sampai kiamat, akhir meninggal dunia, dah bangkit di hari akhirat, rupa-rupa hutang solat dia sampai berpuluh-puluh ribu. Macam mana? Macam mana nak buat? Sebab tu Nabi kata, masa Nabi Isra' Mi'raj, aku lihat dalam neraka paling ramai wanita berbanding lelaki. Tapi jangan kita adam ke dia. Jangan kita gitu pula. Kita yang tak ajar dia, kita pun sangkut juga. Kena juga. Sebab kita tak ajar dia. Kita tak didik dia. Anak perempuan kita, bini kita. Sebab tu saya cakap, bila saya mengaji, saya pun melopong. Allah. Tu. Bila kita dengar macam ni, kita jadi takut. Takut pada siapa? Takut dengan Allah. Takut dengan Allah tu panggil takwa. Itulah orang mengaji. Orang mengaji akan bertambah takwa kepada Allah. Takwa tu artinya dia takut kepada Allah. Takut ni. Sekali Allah tanya macam ni. Sebab tu kita buat ikut hukum. Tetapi apa-apa pun itulah, bila balik ke tasawuf, ulama kata, kalau ikut kan, waktu tu guru saya kata, kalau ikut betul-betul lah, memang tak layak langsung kita masuk syurga. Nak masuk yang syurga dengan apa? Punya banyak masalah kita dan salah kita. Ni baru cerita ni, belum salah lain lagi. Ambil tanah orang, ambil hak orang, gitu gini. Oh, banyak lagi. Jadi
Habis apa yang boleh menyebabkan kita masuk syurga? Rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Sebab tu kena banyak bangkit tahajud dan minta ampun, ya Allah. Kalau aku ada salah silap, ampun ya Allah. Aku tak tahu. Kan? Dah pencen ni lah, ustaz baru nak ajar bab haid nifas ni. Disalahkan ustaz pula dah. Dan dia patut dia kena pergi cari ustaz pergi ngaji. Itu pentingnya ilmu fardu ain. Kita kena pergi cari ilmu, bukan ilmu tu datang kat kita. Tapi tak apalah. Kan? Tapi macam itulah kita tak nak kena Allah. Sebab tu ada pula wali Allah. Seorang wali Allah ni Ibrahim Ibn Adham kalau tak silap. Dia kata apa? Di akhir zaman daripada 1000 orang Islam, seorang je masuk syurga. 999 lagi neraka semua. Na'udzubillah. Sebab kekeh ni, mula-mula saya dengar dulu, saya rasa macam, takkan kot. Saya rasa macam tu. Bila kita ngaji dah, baru kita nampak apa sebab dia cakapnya tu. Betul lah. Tu kita belum bicara yang awal dulu kita mengaji sifat 20, lepas tak lepas, akidah. Tu akidah. Ini bab ibadah. Ini baru cerita haid nifas istihadah. Belum cerita lagi pula rukun semayang. Syarat sah semayang. Oh panjang. Belum masuk bab zakat pula. Tak bayar zakat. Niaga tapi tak bayar zakat. Dah cukup nisab, cukup haul. Kabel SP kita. Macam mana kira? Buat tak kerti. Buat rumah aja. Tapi tak kira nu zakat macam mana. Kena bayar tak kena bayar. Tu cerita zakat. Belum cerita puasa pula. Belum cerita haji lagi. Umrah pula. Allah. Macam ni malah jadi Islam. Jadi kafir. Itu pula. Lagi teruk. Tu ada. Sebab tu syurga bukan senang. Tetapi bukan sampai tak ada harapan langsung. Jangan tu pula. Jangan kita terlampau takut sangat. Mampulah aku. Tak lah. Sebab tu rahmat Allah. Sebab tu kena banyak kuatkan hubungan dengan Allah. Lepas tu banyak bercakap dengan Allah lebih banyak daripada bercakap dengan makhluk. Kita terbalik. Kita banyak cakap dengan makhluk, dengan Allah cakap sikit je. Jadi bila kita dah faham macam ni, tu yang kita kena banyak selalu berdoa. Ya Allah, kalau aku silap selama ni, aku minta maaf lah. Aku tak tahu ya Allah. Aku jahil. Aku gini, barulah aku nak mengaji gini. Gitu. Tapi jangan dah tahu batu buat-buat tak tahu. Pun kena juga. Dah tahu, kena ambil tahu lah. Okay. Tak habis lagi ni. Sikit lagi. Haid. Jadi dia kata, sehari semalam 24 jam. Sebanyak-banyaknya 15 hari. Tapi saya tak boleh nak cerita habis bab 15 hari ni. Sebab dia memang panjang lagi. Nak cerita kenapa dia hitam saja dikira, merah tak kira. Itu baru 2 warna. Kadang-kadang dia jadi hitam, merah, kuning. Ni nak kira pula. Kuning tu haid ke tidak, apa haid. Mana satu haid, mana bukan haid. Dia gitu pula. Okey. Panjang ceritanya lah. Tu. Tapi saya ikut dalam kitab sebut, saya sebut yang tu dulu. Adapun penjelasan lebih detail, sebab saya tanya tadi, pening tak? Pening. Bila pening, itu maksudnya sini belum cukup. Ini saya kiranya kitab ni dia tolong buka je. Bagi kita nampak secara dasar dulu. Bila kita dah nampak masalah dia, pi bahagian yang lebih pakar atau lebih detail. Kan tak? Contoh macam kita kereta rosak. Yang datang tu bukan komen, kawan kita. Dia pun tengok-tengok dia kata, aku rasa ni pelak problem ni. Kan? Tapi kita tak tahu secara detail betul ke pelak macam ni, tapi dia baru bagi gambaran. Macam ni. Ini baru buka gambaran je. Ini masalah dia. Haid, nifas ni apa semua ni. Macam mana nak tahu mana satu haid, mana bukan haid. Nak tahu lebih detail betul tak macam mana belajar dia, itu kena pergi kelas yang khusus haid, nifas, istihadah sahaja. Yang di kitab dia. Nama kitab tu, apa lupa dah. Al-Ibanah wal-Ifadah. Bulan 12 hari tu, kami buat daurah di pondok. Tapi tak ramai orang datang. Kan? Bulan 12 hari tu saya dah baca sampai khatam kitab. 3 hari 3 malam kita habiskan. Habis. Al-Ibanah wal-Ifadah. Sebab tu tuan-tuan, ni nasihat saya lah sebagai kita sama-sama kawan dan saudara se-Islam. Tolong cari masa untuk Allah. Jangan nak Allah saja nak tengok kita. Kan? Cari masa untuk Allah, maksudnya, ya betul kita bekerja. Tapi korbankan mungkin sehari 2 dalam kerja kita, pi cari ilmu agama ni betul-betul.
Macam contoh kita dah tahu ni ada masalah ni. Sebab ni nanti berkait dengan anak bini kita. Memang kita tak keluar haid. Tapi yang nak tanggungjawab ni, kita, anak bini kita. Maka ada masa-masa terluang dan sebagainya, carikan 1, 2, 3 masa, pergi cari guru ke mana untuk belajar betul-betul. Ataupun tengok ada orang buat kursus, ambillah cuti saat. Kan, 2-3 hari minta kat bos, minta cuti saat, duduk mengaji betul-betul bagi faham. Sebab ini soal hukum hakam. Ini bukan soal main-main ni. Kalau tuan-tuan tak percaya apa saya cakap, tak apa. Buat je lah macam biasa. Tapi bila mati esok, tengok betul apa yang saya dah cakap ni, kita sudah terlambat untuk patah balik. Sudah terlambat untuk patah balik. Sebab tu dalam Quran cerita Allah kata, mereka nak dihidupkan kembali ke muka bumi. Allah kata, bumi sudah aku hancurkan. Itu hikmah kenapa Allah suruh malaikat Israfil tiup sangkakala biar hancur bumi. Hikmah dia apa? Supaya kita tak boleh patah balik. Dan waktu itulah hari penyesalan yang sangat-sangat menyesal. Tak boleh buat apa dah. Lebih baik kita menyesal sekarang, jangan menyesal di sana. Menyesal sekarang boleh lagi perbaiki. Kalau menyesal sana, tak boleh perbaiki dah. Gitu. Baik, sebab tu saya cakap, belajar agama bukan pasal nak jadi ustaz. Belajar agama supaya kita hidup ikut cara agama. Ini kita ni beruntung Alhamdulillah datang tak mengaji kuliah bulanan walaupun sebulan sekali aja. Datang juga. Yang langsung tak peduli kuliah, agak-agak jadi macam ni hidup dia. Yang sibuk, dia bukan jahat. Dia bukan buat zina ke apa, cuma dia jahil. Jahil itu sudah dikira satu dosa. Kadang-kadang bukan orang lain, anak kita sendiri. Adik-beradik kita sendiri. Mak ayah kita sendiri. Kan? Sepupu sepapat kita sendiri. Ipar duai kita sendiri. Jiran-jiran kita sendiri. Kawan baik kita sendiri. Orang keliling kita. Suatu perkara ni berat. Bukan benda main-main. Gitu. 24 jam dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Jadi saya tak boleh nak cerita detail. Saya cerita lebih kurang gini je lah. Kalau nak detail tu kena mengaji secara khusus lah. Dengan kitabnya, dengan perbahasannya. Sebab di sini pun Syekh dia cerita secara dasar saja. Pengarang kitab kita ni. Sebab kitab ni kitab dasar, kitab asas saja. Dia untuk buka itu. Sebab tu lagi kita mengaji, lagi kita nak mengaji. Itu Kalau semua dah cerita sini, khatam ni, dia belagak dah lah, tak nak mengaji dah. Tak, bila ngaji, baru tampak. Dia akan pergi dalam lagi. Pergi dalam lagi. Pergi dalam lagi. Macam tu. Lepas tu orang mengaji lagi mengaji. Dia mengaji kitab kecil, lepas tu mengaji kitab besar pula. Macam tu. 15 hari dengan malamnya. Bermula kebanyakan perempuan, kebanyakan ni kebiasaan lah. Kebiasaan perempuan haid ia 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Kalau haid dia normal, setiap bulan sama je. 5 hari, 5 hari, 5 hari. Tak ada masalah. Kan? Jadi dia boleh hukumlah 5 hari itulah haid. Yang lain semua bukan haid. Tapi yang kita takut ni, dia berubah. Kan? Bulan ni 5 hari. Bulan 2 jadi 8 pula. Macam mana kira? Bulan ketiga pula ada warna hitam, ada warna merah. Hari tu hitam semua. Bila dah jadi berubah-ubah yang tu, dia berbalik kepada hukum. Yang ni kena belajar macam mana nak buat. Sebab tu ulama bahas ni, itu kalau berlaku perubahan. Kalau tak berlaku perubahan, tak ada masalah sangat. Itu bagi yang diingat, dia catat. Dalam kitab pula cerita, ada perempuan langsung tak ingat. Dipanggil mutahayyirah. Ataupun mula-mula dulu dia ni budak-budak gonjeng geng-geng Coldplay. Kan, duk sibuk, dia tak peduli soal haid ni panis, mayang pun tidak. Tiba-tiba hijrah, bila dengar-dengar ceramah ni, dia duduk bawah tu. Dengar speaker kuat. Kan, ini speaker luar dia. Ada, dia pun dengar. Dia pun insahnya, dia pun nak cari. Barulah nak mula belajar. Bila baru nak mula belajar, rupanya banyak nak kena qada apa semua, baru nak tahu. Tapi ustaz tanya dia, ustaz macam mana saya nak kira haid saya? Darah saya ni duduk keluar je. Apa yang awak ingat dulu-dulu? Darah haid awak berapa? Saya tak ingat langsung. Tak ingat langsung tu ulama sebut mutahayyirah nama dia. Dalam kitab kata, orang ini membingungkan dirinya dan ulama, dia kata. Diri dia pun pening, ulama pun pening. Sebab ulama tanya dia, sebelum-sebelum ni haid berapa hari? Entah ustaz, entah macam ni nak rujuk. Ulama pun pening. Jadi kat situ dia ada hukum dia pula. Dia tengok masyarakat keliling lah. Macam-macam lah ulama faham. Detail. Kan? Detail. Dahsyat ulama.
Dia kata ahli ulama. Lepas tu saya jumpa dalam kitab, ulama kaji kebarangkalian. Sebab dia tak tahu hari mana dia haid, maka ulama buat kebarangkalian. Rekod dia tu. Sebab dia kata kebiasaannya 6, tapi saya tak ingat 6 hari tu mula bila. Maka ulama guna 6 hari tu buat jadi kebarangkalian. Kebarangkalian ni ilmu matematik. Kalau bahasa Inggeris namanya possibility. Jadi menunjukkan ulama reti tak matematik. Habis kata ulama bodoh kenapa? Ulama reti agama je kenapa? Ni. Tu menunjukkan ulama ilmu akademik pun dalam kepala. Itulah ulama, itulah Imam Syafi'i, itulah Imam Malik, itulah Imam Hambali, itulah Imam Hanafi. Yang hari ni orang perlekeh alim-alim ulama. Geng-geng tok lebay ni jadi khalifah tahlil boleh lah. Nak pimpin negara mana reti. Tu. Saya jumpa dalam kitab tu, kebarangkalian dia boleh buat. Maknanya terror buat matematik ni. Nampak? Tu ulama. Dia kata, jauh beza kita. Kita merendah-rendahkan. Sebab tu buka balik sejarah. Sebenarnya orang putih ni telah buang sejarah kita. Kebanyakan ilmu sains semua daripada ulama yang bahas. Yang sebenarnya. Tapi dia padamkan benda semua dan dipusing. Kata dia yang buat ilmu sains. Algebra. Kenapa nama algebra? Kan ada al kat depan. Itulah namanya daripada ulama. Daripada Islam. Bahasa Arab. Algebra. Kan? Sampai kat dia kata dia punya. Dekat orang putih ada nama University of Avicenna. Avicenna tu sebenarnya Ibnu Sina. Ulama kita tak? Pakar dalam ilmu medik, perubatan. Ni sudah tiba masanya kita bangkitkan balik Islam jadi cemerlang dan gemilang. Bermula kebanyakan perempuan, okey dah selesai. Bermula sekurang-kurang suci. Kita ambil sampai sini dah. Makna nifas kita akan tangguh esok. Bermula sekurang-kurang suci antara dua haid itu 15 hari. Dan syarat untuk nak masuk haid yang baru, mesti antara satu haid dengan satu haid tu mesti ada 15 hari suci. Kalau tak cukup, tak dinamakan haid lagi. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sambung bawah sini lah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepas tu masuklah hari yang baru. 1, 2, 3. Kan? Jadi daripada 16 sampai 30 baru cukup 15 hari. 15 hari ni langsung tak keluar darah. Baru dinamakan suci. Dan tiba-tiba keluar hari 1 hari bulan ni keluar darah. Baru dipanggil haid yang kedua. Syarat ni mesti 15 hari ni suci. 15 hari tu pula paling sedikit. Lebih pun tak apa. Contoh, sini sampai sini dah 15 dah. Tapi 1 hari bulan ni tak keluar lagi darah. 2 pun tak keluar, 3 tak keluar, 4 tak keluar, 5 tak keluar, 6 tak keluar, 7 tak keluar, 8 tak keluar, 9 tak keluar, 10 tak keluar. 11 ni baru keluar darah. Mana 11 ni haid. Walaupun masa sucinya dah jadi berapa? Sampai sini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 hari suci dia. Tak ada masalah. Suci banyak sangat pun tak apa. Tapi paling sedikit mesti 15 hari suci. Jadi kalau tak cukup 15 hari suci, itu boleh jadi mungkin haid atau juga mungkin istihadah. Nak tahu haid tak istihadah, kena mengaji secara khususnya. Kat sini tak dapat nak selesaikan. Sebab panjang lagi ceritanya. Tu lagi cerita dia kena curi hari lah, apa lah, macam-macam. Ada istilah-istilah dia. Okey? Jadi itu sedikit sebanyak yang dapat saya bukakan, contohkan, fahamkan sedikit sebanyak lah. Dan kita berhenti dekat situ. Kita akan sambung kuliah subuh esok. Bermula makna nifas, iaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak. Okey. Sebab tu saya nak sebut sikit pentingnya ilmu ni. Kadang-kadang perbahasan tasawuf, betul. Masalah tasawuf pun kadang-kadang kita masalah agak. Masalah hati, terdengki kat orang dan sebagainya. Ya, betul masalah agak. Tapi masalah hukum pun masalah juga. Masalah akidah pun masalah juga. Jadi tak dapat tidak, tauhid kena mengaji untuk betulkan akidah, fiqh kena mengaji untuk betulkan ibadah, dan tasawuf kena mengaji untuk betulkan hati. Jadi tiga-tiga tu wajib. Sebab tu poket baju Melayu kita ada 3 poket. Nak menunjukkan orang dulu-dulu nak tanamkan anak Melayu Islam dia, mesti ada 3 ilmu ni dalam hidupnya. 3 ni paling penting. Sebab tu minta maaf cakap nak.
pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid. Kadang-kadang saya tengok dalam jadual kuliah, saya tak kata masjid ni, saya sebut umum. Mana-mana masjid. Kadang-kadang ilmu fardu ain tak ditekankan. Dia lebih banyak pengajian tafsir Quran, hadis Nabi. Ilmu tu ilmu juga. Memang saya tak nafikan. Bukan saya kata tafsir Quran tak bagus, hadis tak bagus. Lagilah bagus, itu Quran, itu hadis. Tapi pelajaran macam itu, pelajaran yang peringkat agak tinggi sikit. Sebenarnya itu pelajaran untuk asatizah, orang yang dah mengaji. Untuk peringkat orang awam, ini paling penting. Akidahnya, fiqh ibadahnya, dan masalah tasawufnya. Sebab kadang-kadang, minta maaf juga, kadang-kadang kita sibuk mengaji bab tafsir Quran, ambil wuduk pun tak betul lagi. Macam mana? Akhirnya macam mana kita punya semayang? Jadi susun tafsir hadis tak ada masalah, tapi pastikan dalam sebulan tu mesti ada ilmu fardu ain cukup. Mesti ada ustaz yang mengajar tauhid, mesti ada ustaz yang mengajar fiqh, dan mesti ada ustaz yang mengajar tasawuf. Kemudian hari-hari yang lain nak tampung-tampung bab tafsir Quran, bab hadis, bab sirah, bab tajwid dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi 3 ni paling asas. 3 ni paling asas nak boleh masuk syurga Allah. Tu. Nah, itu pentingnya ilmu agama. InsyaAllah lah. Tu baru kita nampak sikit tu. Itu baru muka surat 9. Sampai 15, 29 muka surat, 30 lagi ada. Lelaki tak ada haid, ni cerita haid je. Sebab tu lelaki dari segi hukum kat sini nampak dia senang lah. Macam lelaki orang kantang mana pula. Lelaki susahnya pada jihad dan pada tanggungjawab tadi, soal kepimpinannya. Macam saya sebut tadi lah, walaupun yang kena haid ni perempuan, tapi kalau perempuan tu tak reti, nanti Allah tanya dia, kenapa kamu tak semayang? Sedangkan waktu tu bukan haid, itu istiadah. Loh, mana saya nak tahu, saya tak tahu. Suami saya tak pernah cakap apa pun. Kat situ Allah panggil suami. Suami baru nak masuk syurga ni. Dah solat dia nampak bayang-bayang kita tadi kat dalam. Abang tu biasanya, hantar balik. Ni isteri kamu, ni dia kata kamu tak ajar ni. Betul? Oh, saya nak ajar dengan saya kuliah. Tak ni tu. Tak sungguh ni. Kita cerita ni secara macam lawak aja, tapi realitinya memang begitu. Kita sangkut. Lepas tu, Tok Guru saya sampai menangis. Tu Tok Guru tu, nangis. Dia kata, nak masuk syurga macam mana? Dia kata, masuk syurga macam mana? Melainkan belas kasihan Allah. Tapi kita mengingatkan Allah. Tapi jangan kita, tak apa, Allah kan maha penyayang. Kan, mesti Allah sama kita. Jangan kita confident kita tu tak. Sebab tu, dia ada kaedah namanya khauf dan rojak. Khauf tu takut macam ni lah. Bila kita dengar, bila kita takut kita. Dalam masa yang sama kena ada rojak lah. Rojak tu harapan. Tapi janganlah tuan-tuan tanpa takut sangat. Dan tuan-tuan terus dia mengaji, tapi andai kata tak sempat juga, ataupun tak faham juga. Sebab Allah tak tanya kenapa kamu tak faham. Allah tanya kamu mengaji tak mengaji. Itu je cerita. Kalau saya terang-terang tadi, tuan-tuan cuba untuk faham, tapi tak dia nak faham. Allah tak marah dah. Yang Allah marah, kenapa tak pergi dengar? Kenapa tak pergi ngaji? Kenapa tak tanya ustaz ini? Kan? Kita buat tak tahu buat. Macam mana sebab tu saya cakap, berapa ramai orang kat luar sana langsung tak peduli majlis ilmu agama, dia sibuk siang malam kerja, cari duit aja. Tak ada cakap, dia bukan jahat, dia tak merompak, dia tak mencuri, dia buat kerja-kerja yang baik. Satu je kejahatan dia, sebab tak mengaji. Tetap juga dia tak selamat di sisi Allah. Dan inilah dosa yang orang ramai tak sedar zaman hari ini kita. Lepas tu kita tolong kena sampaikan. Sebab tu kita sampai terpaksa buat rakaman video untuk keluarkan. Nak masuk TV tak panggil saya. Jadi kita masuk macam ni lah, untuk sebarkan supaya orang kat luar sana dengar. Bila dia tahu, dia carilah guru-guru mana dia nak ngaji. Tak semestinya ngaji dengan saya, tapi dia dengar, ni masalah aku kena cari ilmu ni. Apa yang cari? Kurang-kurang dia dah boleh sedar. Itu yang dia kenal. Mula-mula saya takut tak video-video ni. Sebab masa tu dia dah jadi rating lah, like banyak lah. Jadi saya takut hati saya terkejar-kejarkan like, rating. Saya suruh anak boleh saya tutup. Dia tak payah buat. Takut nanti hati saya ni kejar ke popular, kan, puncak.
cintakan populariti. Bila saya berhenti, orang semua pakat bertanya, kami nak mengaji Ustaz, saya beli kitab dah. Setiap kali masuk Ustaz, saya duduk depan pun saya dengar. Ada yang sambil bawa lori dia dengar kuliah. Bila kita dengar gitu, dia kata, tak buat, buka balik. Tapi jangan tunjuk kat saya komen, jangan tunjuk kat saya like, jangan tunjuk kat saya view. Saya tak nak tengok. Saya cuma nak sampai aja. Kerana siapa yang ambil manfaat, ambillah manfaat. Kadang-kadang orang salah faham kan, Ustaz ni. Gitulah. Baik, jadi insyaAllah kita tangguh sini dulu dan kita akan sambung bermula makna nifas insyaAllah selepas solat subuh esok. Cerita nifas pula. Di malam ni mimpi haid kan. Duk pening kat haid kan. Tanya sikit. Lelaki lah. Lelaki. Saya memang kerja kat Ustaz. Tapi ada Ustaz cakap dengan saya, siram suara dalam tu, basahkan suara dalam. Sebab? Bila kita semayang, anggap tu suara dalam basah. Okey, bagus. Soalan tu. Adakah kita kena, setiap kali nak semayang, kita kena siram dulu suara dalam kita? Okey, sebab tu saya tanya, apa sebab? Kalau sebabnya ada, tak apa. Contohnya, bila kita nak semayang, kita pergi tandas, tengok kat suara dalam kita macam ada kesan air. Kita ciumlah bau. Jangan jilat pula. Kalau bau dia hancing, itu confirm kencing. Tapi kalau tak ada bau, boleh jadi dia boleh macam-macam air. Mungkin air mazi atau air wadi. Lepas tu kita belajar dalam kitab fiqah, air mazi, air wadi adalah kategori najis. Jadi bila najis, dia sama taraf juga dengan kencing. Maka kita cuci bahagian situ. Bukan kena basah seluruh suara dalam. Lagi sejuk sangat macam tu. Kan? Jadi basuh bahagian yang kena tu je lah. Gitu. Gitu. Lepas tu kibah-kibah kan. Kalau berani, pergi kat luar tu yang bahagian orang pandahkan tangan kan. Letak lah. Tapi tengok kanan kiri lu. Saya tengok pelik je kan. Ataupun kalau nak logik sikit lah, Ustaz ni pelik-pelik kata, bawa lah 2 suara dalam kalau dah tahu musafir, jalan jauh dan sebagainya. Kalau kita ulang balik rumah tak ada masalah. Tapi kalau kita jalan jauh, bawa 2 helai ke apa supaya boleh tukar ganti. Tapi kalau kita buka-buka kering, tak ada kesan pun, buat apa nak basahkan? Dia nak basah tu biar sebab. Tapi saya was-was, was-was tidak menentukan hukum. Kaedah dalam fiqh, kalau perkara was-was, dia tak boleh dihukumkan. Sebab dia was-was. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Maka bila dah jelas baru hukum. Itu fiqh. Contoh macam masjid kita, pintu terbuka. Kadang-kadang kita tak tahu ada anjing masuk duduk sini. Duduk pula tempat tu imam. Tempat sujud kan tu. Ponggong dia situ. Lepas tu dia keluar. Tak ada siapa pun nampak. Kita pun datang semayang. Imam pun sujud kata, sedap macam panah-panah sini. Memanglah anjing pas duduk. Tapi tak ada kesan, tak ada warna, tak ada apa. Sah tak semayang? Ulama jawab sah. Sebab tak ada siapa tahu. Tapi kalau ada orang tahu, dia kata, tadi aku nampak ada anjing duduk kat sejadah tu. Wajib sejadah tu mesti dibasuh. Lepas tu mana tempat di jalan. Tapi kita tengok kesan tapak kaki macam mana. Biar ada bukti, baru dihukumkan. Macam tu fiqah. Tak ada bukti, tak dihukumkan. Macam tu. Walaupun memang ada, tapi kita semua tak tahu. Kan? Itu maaf. Macam tu. Ada CCTV. Tengok CCTV. Kalau CCTV pun tak ada. Jadi macam tu. Boleh kan? Okey. Ya. Perlu ke tak perlu basahan? Okey, bahagian situ. Itu tak ada masalah sebab dia bukan penyakit. Yang penyakit kencing tak lawas tu ke? Dia tak boleh pakai suara dalam tu saja sebab tu dia kena balut. Dan setiap balutan itu sah untuk satu fardu sahaja. Contoh tadi maghrib dia dah buat macam tu. Untuk sembahyang Isyak, tisu yang dibalut tadi kena buang, ambil tisu baru. Macam tu. Tak boleh pakai tisu yang tu juga, tak boleh. Untuk solat fardu satu saja. Untuk solat sunat banyak pun tak apa. Macam tu. Okey. Untuk tarawih 20 rakaat straight, satu wuduk tu saja. Apa? Sebab tarawih semua sunat. Tapi Isyak fardu, sekali tu je. Mana lepas kalau untuk Ramadan lepas dia sembahyang Isyak dia kena ambil wuduk lain untuk tarawih tu.
Tidak. Dia boleh pakai wuduk yang tu juga sebab itu sunat. Tapi untuk subuh esok baru kena ambil wuduk lain. Memanglah sebab dah tidur. Ataupun maghrib dengan isyak. Maghrib ambil wuduk lain, isyak lagi pun kena ambil wuduk lain. Lepas tu dia semayang ba'diyah isyak tak apa. Sebab dia sunat. Ba'diyah, qabliyah tu semua sunat. Tak ada masalah. Okey, boleh? Menjawab soalan? Okey, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada kita habis lewat kat 9.30. Tapi apa kita dapat? Ilmu, kefahaman dan rasa takut pada Allah. Sebab itu kuliah agama kalau terpaksa lambat, memang terpaksa lambat. Banyak orang ni bila dah bunyi titik-tiknya dah berhenti. Kalau saya berhenti tengah-tengah tadi, tergantung tak tergantung? Lepas tu AJK kena faham, jemaah kena faham, ini majlis ilmu. Ini bukan sembang santai. Kalau sembang santai tak apa. Tapi bila orang tak faham tu, saya kalau jenis masjid kerek-kerek, suruh berhentilah apa, memang sekali tu je saya datang, minta maaf. Bukan kita sombong, tapi dia yang tak hormat dengan ilmu Allah. Bukan saya tak kisah, tapi ilmu Allah. Boleh jaga. Iya. Okey. Pergi jalan. Okey. Dekat tempat duduk. Tak apalah. Sebab ada bukti. Buktinya lembab. Maknanya kita pun cium ada bau najis. Maknanya kita cuci. Okey. Lembab tu mungkin sebab apa? Kalau sebab peluh dia, peluh kan najis. Jadi tak payah masuk tak apa. Jadi sebab tu, pembuktian dalam fiqah bab najis kan dia ada 3. Bau, warna dan rasa. Jadi okey, tengok. Ada bau tak? Tak ada bau. Warna? Tak ada warna. Cuma lembab. Lembab boleh banyak kemungkinan. Boleh sebab peluh, boleh sebab aircon. Macam-macam. Jadi lembab saja tidak mencukupkan untuk nak kata itu najis. Melainkan ada bau. Ada bau, najis. Ada warna, dia najis. Dan ada rasa. Tapi rasa tak gamak nak pergi jilat pula kan. Rasa tu rasa je lah. Rasa ada najis. Okey, boleh. Okey, jadi cukup sekadar tu perbahasan kita sedikit sebanyak. Moga-moga Allah permudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah luruskan perjalanan kita untuk bertemu dia insya-Allah. Insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.